Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyuhal ahibbah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Mafhumnya, sesungguhnya ilmu itu diambil dia dengan dipelajarinya. Innamal ilmu bitta'allum. Di dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendatangkan innama. Nabi telah sebutkan di awal hadis innama, nak menunjukkan kepada al-hasr. Al-hasr yakni menunjukkan ilmu tidak akan dapat diperolehi melainkan dengan cara seseorang itu dia mempelajari ilmu. Ilmu tidak akan diperolehi, ilmu tidak akan boleh dicapai melainkan dengan mempelajarinya dengan guru. Maka sesiapa yang mencari ilmu selain daripada cara mempelajarinya, maka dengan cara berguru, dengan cara ada syaikh, ada guru, maka orang ini dia akan sesat daripada perjalanan ilmu. Dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut innama al-ilmu dengan alif dan lam. Allah Ta'ala tidak sebut ilmun dengan nakirah, tetapi dengan alif dan lam, dengan ma'rifah. Dan kata ulama, ini menunjukkan kepada ilmu yang khas. Bukan semua ilmu, ilmu yang khas, yang ia adalah ilmu yang bermanfaat, yang dikehendaki kita mempelajarinya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini yang kita telah sebutkan di awal pengajian kita ini, innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu diambil dengan cara belajar. Maka kata ulama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan kepada kita ilmu agama tidak boleh dipelajari hanya dengan cara membaca kitab semata-mata. Tak boleh kita mempelajari ilmu semata-mata kita pergi ke toko-toko kitab, kita pergi ke kedai-kedai kitab, kita beli kitab dan kita membacanya semata-mata. Ilmu tidak diperolehi dengan cara tersebut. Bahkan mestilah kitab yang kita pelajari, yang kita mahu belajar, mestilah kitab tersebut, kata ulama, kita tunjukkan kitab ini kepada ulama dan kita pelajarinya dengan ulama yang fiqah,
dengan ulama yang mu'tabar, ulama yang thiqah, daripada ulama yang thiqah kepada dan dia ambil dengan ulama yang sebelumnya yang thiqah, dan ulama yang orang alim yang sebelumnya ambil dengan ulama yang dengan orang alim yang sebelumnya yang thiqah, dan orang alim yang sebelum itu ambil dengan yang sebelumnya yang thiqah. Begitulah sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cara yang seperti ini yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu dia ambil ilmu dengan cara seperti ini. Maka ilmu mesti kita ambil dengan cara talaqqi. Ilmu mesti kita ambil dengan adanya guru. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut wa'allamahu syadidul quwa, wa'allamahu syadidul quwa. Yang ajar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah makhluk yang kuat, iaitu adalah Jibril alaihi salatu wassalam, iaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Dan tentang hadis yang telah kita sebut di awal majlis kita ini, ya ayyuhan nas innamal ilmu bitta'allum. Hendaklah senantiasa kita ingat ini. Ilmu agama kita hendaklah ambil dia dengan cara berguru, dengan cara belajar. Man laisa lahu syaikh, kata ulama, fasyaitanu syaikhuhu. Maka syaitan yang mengajarnya, yang jadi syaikh kepadanya. Senantiasa kita ingat kata-kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kata, innar rajula la yuladu alima, innamal ilmu bitta'allum. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata sesungguhnya seorang lelaki itu dia tidak dilahirkan sebagai seorang yang alim. Seseorang itu dia tidak lahir keluar daripada perut ibunya terus dia dikira dia jadi seorang yang alim. Tidak. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari dengan ta'allum, dengan cara belajar. Dan ada seorang ulama berkata, qad qila qabli fi zamanil aqdami inni wajadtul ilma bitta'allumi. Orang-orang dulu, mereka kata, orang-orang dulu telah berkata, sesungguhnya ilmu itu dipelajari dengan berguru. Ini kata-kata orang-orang dulu di kalangan orang Arab. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Muhammad ibnu Sirin, Al-Imam Muhammad ibnu Sirin dan juga Imam Malik juga pernah berkata, inna hadzal ilm dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ibnu Sirin dia kata sesungguhnya ini ilmu adalah agama. Dia kata sesungguhnya ini ilmu adalah agama, maka hendaklah kamu lihat daripada siapa kamu mengambil ilmu tersebut. Maknanya diajar di dalam agama kita, diajar di dalam Islam, ilmu tidak diambil secara sembrono. Ilmu agama tidak diambil daripada sesiapa sahaja. Ilmu agama mesti dicermati daripada siapa kita ambil ilmu tersebut. Diriwayatkan oleh Khatib dalam kitabnya Kifayah, dan dia sebut ini dengan sanadnya sampai Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, dan ketika itu dia berada di Masjid Al-Kufah. Dia berada di Masjid Al-Kufah. Dia kata, unzuru amman ta'khudhu hadha innama huwa din. Juga perkataannya persis dengan Ibnu Sirin.
Dia kata, lihatlah, perhatikanlah, cermatilah daripada siapakah kamu ambil perkara ini, yakni ilmu ini, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Kalau kita hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita cermat, kita hati-hati bila kita pergi pasar, kita pilih barangan-barangan yang elok untuk kita pulang ke rumah. Kita akan pilih sayuran-sayuran yang baik untuk kita bawa balik ke rumah. Kita cari di shopping baju-baju yang baik untuk kita pakai pada diri kita. Kita cari makanan yang ada kualiti untuk kita makan. Bagaimana mungkin seseorang itu bila sampai dia nak menuntut ilmu, dia ambil di mana sahaja channel, di mana sahaja ilmu itu di sana, di sini, tanpa dia mencermati daripada siapa dia ambil ilmu tersebut. Islam mengajar kita bahawa ilmu itu mesti diambil daripada jalan yang tepat, iaitu mesti kita belajar, ya ahibbah, setiap ilmu itu kita mesti ambil dia daripada orang yang thiqah, orang yang dipercayai, orang yang ada authority di dalam ilmu tersebut. Bukan semua orang yang dia menyampaikan ilmu maka dia thiqah. Tidak semua orang yang dia menyampaikan ilmu, kata para ulama, itu thiqah. Oleh kerana itu, kita dapati ramai orang yang dia memakai pakaian ahli alam. Ada orang, sebahagian daripada manusia, mereka memakai pakaian ahlul alam, pakaian ulama, dan mereka menggunakan kesamaran ini, penjelmaan ini, penjenamaan ini, lalu mereka memberi waham bahawa mereka adalah ulama. Dan sedangkan yang mereka cakap, yang mereka sampaikan bukan daripada apa yang dinyatakan dalam Al-Quran, dan bukan apa yang dinyatakan di dalam hadis, dan bukan apa yang dinyatakan di dalam ijma', tetapi berdasarkan hawa nafsu. Maka hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, natijah daripada ini dia sesatkan dirinya dan juga dia sesatkan orang yang lain. Ada sebahagian orang, dia membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, satu ayat daripada ayat Allah Ta'ala, maka dia tidak memahaminya dengan cara yang betul. Dia tidak ambil ayat tersebut, ataupun dia baca hadis dan dia tidak ambil hadis tersebut dengan ulama, dan dia sampaikan kepada orang lain dengan cara yang bercanggah dengan Al-Quran, atau dengan cara yang bercanggah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh jadi dia, bila dia menyampaikan perkara tersebut, dia tak tahu bahawa dia telah mendustakan Al-Quran, dan dia tak tahu bahawa dia telah mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian orang, mereka kerana hawa nafsu, mereka menyampaikan perkara berdasarkan hawa nafsunya, menepati hawa nafsunya, maka dia telah mengubah hukum yang telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati. Kenapa kita kata ini? Hati-hati kita daripada mengambil ilmu dari sesiapa sahaja yang kita tak kisah sama ada dia thiqah ataupun dia tidak thiqah. Ilmu agama adalah semata-mata ia mesti diambil daripada orang yang thiqah. Bukan sandaran ilmu itu benar. Ilmu itu adalah ilmu yang tepat dan benar. Hanya seseorang itu keluar melalui kaca televisyen. Bukan begitu cara cara evaluate atau menilai kebenaran di situ. Dan bukan semata-mata seseorang itu dia dapat bercakap di khalayak ramai, maka sudah tentu apa yang disampaikan itu dikira sebagai satu kebenaran. Bukan di situ. Tetapi yang disampaikan dengan kebenaran itu ialah sesuatu yang disampaikan tidak bercanggah
dengan apa yang Allah Ta'ala datangkan dalam Al-Quran dan tak bercanggah dengan apa yang didatangkan oleh Nabi daripada hadis dan tidak bercanggah dengan apa yang telah dinyatakan dalam ijma'. Maka hendaklah kita di dalam menuntut ilmu, kita menuntut ilmu daripada orang yang thiqah, daripada orang yang ambil daripada orang yang thiqah sebelumnya, daripada orang yang ambil daripada ilmu orang alim yang thiqah sebelumnya. Begitulah sanad-sanadnya, dia ambil daripada si fulan, fulan tu ambil daripada si fulan tu ambil daripada si fulan, sehinggalah mata rantai ataupun sanad-sanad periwayatan-periwayatan dia di dalam ilmu itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang ia seorang ulama di dalam ilmu hadis dan juga seorang faqih dalam mazhab Asy-Syafi'i, seorang ulama yang terkemuka, Imam An-Nawawi dia kata la yajuzu istifta'u ghairil alimi thiqah. Kata dia, tidak harus seseorang itu dia bertanyakan fatwa, tidak boleh dia bertanyakan tentang hukum daripada seseorang yang tidak thiqah, seseorang yang tidak dipercayai. Maka apabila Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala kata begini, dia kata la yajuzu istifta'u ghairi thiqah, tidak harus seseorang itu dia mengambil fatwa, mengambil ilmu daripada orang yang tidak thiqah. Maka kita tidak boleh serahkan ilmu agama kepada orang yang jahil. Maka kita tak boleh menyerahkan agama kita kepada orang yang fasik, orang yang dia tidak amanah di dalam ilmu. Orang yang khianat di dalam ilmu itu adalah lebih parah, lebih dahsyat daripada orang yang khianat pada harta. Orang yang khianat pada harta, dia libatkan perkara yang kecil. Adapun orang yang khianat pada ilmu, jika dia sampaikan ilmu itu di khalayak yang ramai, mula orang ambil ilmu daripada si jahil, daripada si fasik, maka ilmu itu dia tersebar dengan kesesatan wal-'ayazu billahi ta'ala. Sebab itu kata ulama, amanah di dalam ilmu ia lebih besar daripada amanah pada harta. Kedua-duanya besar, tapi kalau dibuat komparatif, dibuat perbandingan di antara kedua-duanya, maka amanah pada ilmu lebih besar daripada amanah pada harta. Kerana khianat pada ilmu itu lebih dahsyat daripada khianat pada harta. Begitulah kata para ulama. Maka ilmu agama bukan hanya semata-mata membaca buku. Sebahagian orang suka membaca. Tetapi ingat, ilmu agama tidak seperti itu cara mengambilnya. Bukan hanya ilmu agama, ilmu yang lain juga diambil bukan hanya dengan membaca. Sesuatu ilmu, sesuatu kepakaran terutamanya di dalam ilmu, mesti ianya diambil dengan cara talaqi, dengan cara guru, dengan cara berguru daripada ahli ma'rifah, daripada orang yang ada ilmu. Ulama salaf di zaman dahulu, mereka mewaspadai manusia daripada hanya mengambil ilmu daripada kitab. Kita pergi ke toko-toko kitab, kita pergi ke kedai-kedai kitab, rasa nak membaca, beli kitab-kitab, walaupun kitab itu ulama punya, tetapi dengan membaca semata-mata, tak mencari guru untuk baca kitab ini. Kita tak beli Al-Quran, kita beli Al-Quran, kita baca sendiri tanpa ada guru yang mengajar kita, memperbetulkan kita, memperdengarkan bacaan dia kepada kita. Dan dalam ilmu fiqh, kalau sekira tak kita beli kitab, belajar baca sendiri, maka yang memberi faham kepada kita, yang kita dapat idea daripadanya syaitan. Maka oleh kerana itu, hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, orang dulu salafus salih, mereka menyebut ilmu agama
tidak boleh diambil dengan semata-mata ada ianya di dalam kitab. Tanpa seseorang itu dia menuntutnya dengan talaqi daripada orang alim yang thiqah. Dan kata orang salaf, la taqra'ul qur'ana 'alal mushafiyyin wa la ta'khudhul 'ilma minas suhufiyyin. Jangan kamu mengambil ilmu daripada mushafiyyin dan jangan kamu mengambil ilmu daripada suhufiyyin. As-suhufiyyun, siapakah mereka ini? As-suhufiyyun ialah orang yang mengambil ilmu daripada suhuf. Orang yang mengambil ilmu daripada kitab dengan tanpa talaqi, dengan tanpa guru. Al-mushafiyyun pula ialah orang yang membaca Al-Quran dengan tanpa talaqi. Dia tak belajar itu daripada orang yang pakar di dalam bacaan. Dia tak belajar itu daripada qari yang dia ambil ilmu bacaan Al-Quran itu dengan sanad-sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Maka hati-hati kita, kena jaga kita tentang agama kita supaya seseorang itu dia tak jatuh di dalam kesesatan. Banyak orang di dalam hal ilmu dia jatuh di dalam kesesatan disebabkan pembacaan dengan tanpa guru. Banyak orang yang sesat apabila kita siasat dan kita lihat latar belakang dia, maka kita akan dapati bahawa dia ini mempunyai latar belakang belajar ilmu dengan tanpa guru. Banyak ajaran sesat yang seperti ini. Maka hati-hati, jalan membaca dengan tanpa guru ini membawa kepada kebinasaan, membawa kepada kerosakan. Kempen membaca betul, tetapi membaca dengan ulama. Membaca dengan ulama, bukan membaca sendiri-sendiri. Membaca sendiri-sendiri itu ajakan kepada kebinasaan. Maka hadirin muslimin dan muslimat, ada satu kisah. Di zaman dahulu ada seorang tabib yang masyhur, yang mahir. Dia ini apabila dia meninggal dunia, tabib ini apabila dia meninggal dunia, maka dia meninggalkan seorang anak. Tabib ini masyhur. Kita panggil, orang dulu panggil tabib, orang sekarang kata doktor. Orang sekarang ni dia kata doktor. Maka hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bila matinya tabib doktor ini, maka anak dia namanya Tuma, dia telah mewarisi kitab-kitab ayahanda dia. Ayah dia telah meninggalkan kitab. So dapat kat dia kitab yang ia adalah tulisan daripada ayahanda dia. Maka anak dia ini masa hidupnya ayah dia tidak pernah ambil ilmu kedoktoran ini daripada ayahandanya. Dia tidak pernah belajar tentang ilmu perubatan tersebut daripada ayahandanya. Tak pernah. Walaupun ayahnya seorang yang masyhur, walaupun ayah dia ini seorang yang terkenal, tetapi dia tidak mewarisi kemahiran yang diperolehi oleh ayahandanya. Maka dia telah dapat satu kitab yang ditinggalkan oleh ayahandanya, dan kitab ini berlaku padanya kitab ini bila mana dia baca, dia berlaku kepadanya tashif. Tashif ini salah baca lah. Misal contoh dalam kitab ini dia sebut habbatus sauda shifa'un min kulli da'. Habbatus sauda shifa'un min kulli da'. Maknanya ayah dia menulis al-habbatus sauda. Habbatus sauda tu biji habbatus sauda yang hitam itu, dia adalah pengubat bagi kebanyakan penyakit. Itu makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang ditulis oleh ayahanda dia. Tetapi apabila dia baca tulisan itu, dia baca dengan tidak ada huruf ba, bukan dengan huruf ba. Dia baca dengan huruf ya.
Dia bukan baca dengan al-habbatus sauda. Bahayanya di mana? Dia baca dengan apa? Dia baca dengan ya. Dia kata al-hayyatus sauda. Al-hayyatus sauda, yakni ular yang hitam. Al-hayyah maknanya ular, bukan lagi maknanya biji yang hitam namanya habbatus sauda. Tidak. Dia kata al-hayyatus sauda, yakni ular yang hitam itu adalah ubat bagi kebanyakan penyakit. Maka dia telah dikatakan bahawa dia telah menggunakan ular ini untuk mengubat penyakit sebahagian orang yang datang kepadanya. Maka banyak orang yang mati disebabkan kebodohan dia di dalam perkara ini. Dia ambil ilmu dengan tidak talaqi, maka dia bahayakan diri dia bahayakan orang yang lain. Ramai orang yang mati disebabkan dia. Ada riwayat mengatakan tidak, dia pergi cari ular, maka ular tersebut patuk dia sehingga dia mati. Maka sehingga setelah itu dikenali kalau orang dia ambil buku, dia baca buku sendiri, dia tak talaqi dengan ulama. Orang-orang Arab mengumpamakan orang ini dengan Tuma al-Hakim. Diumpamakan dia dengan Tuma al-Hakim. Subhanallah. Disebabkan apa? Disebabkan dia ambil ilmu dengan cara tidak bertalaqi. Abu Hayyan al-Andalusi, dia telah sebut dalam buku dia, ini seorang ulama yang masyhur. Dia kata, yadhunnul ghumru annal kutuba tahdi akha jahlin li idrakil ulumi wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghawamid hayyarat aqlal fahimi idza rumtal uluma bi ghairi shaykhin dalalta 'anis siratil mustaqimi wa taltabisul umur 'alaika hatta takunu adalla min taumal hakimi. Maknanya dia kata, mafhum dia secara mudahnya, dia kata orang yang kurang pengalaman, orang yang kurang ilmu, dia menyangka-nyangka dengan semata-mata dia ada kitab, dia beli kitab, dia ada padanya kitab. Kitab tu akan sampaikan dia itu kepada ilmu. Kitab itu dia menyangka-nyangka kitab itu akan bawa dia kepada ilmu. Wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghawamid. Dia orang yang jahil, dia tak tahu kadang-kadang ada di dalam kitab itu ghawamid, perkara yang rumit, hayyarat aqlal fahimi, boleh menghairankan akal orang yang memahami. Kadang-kadang kitab yang dibaca, kadang-kadang buku yang dia telaah, ada di dalamnya perkataan-perkataan yang digunakan oleh pengarang kitab yang tidak dia fahami. Sedangkan dia perlu kepada seseorang yang menghuraikannya, mensyarahkannya, yang ambil kitab itu secara talaqi. Jika tidak, dia akan bawa kepada kesalahfahaman terhadap maklumat yang ada di dalam kitab. Kadang kitab ulama, dia berlaku kepadanya saqat, gugur perkataan-perkataan penting. Maka tanpa perkataan-perkataan itu maknanya jadi menyeleweng. Maka perkara ini kalau disemak dengan makhtut, dengan manuskrip, nampak bahawa cetakan itu tidak seperti mana tulisan tangan dia. Maka orang yang baca buku di pasaran, misal contoh, maka dia berhadapan dengan perkara-perkara yang seperti ini. Kalau dia tak belajar dengan guru, dan guru itu thiqah, ambil dengan orang yang alim sebelumnya, dengan orang alim sebelumnya, sanadnya sampai Rasulullah kepada pengarang kitab, maka dia akan berhadapan dengan isu-isu yang ia penyelewengan yang ada di dalam kitab. Kadang-kadang penerbit dia ini mementingkan keuntungan, mementingkan grafik, dia tak mementingkan mutu ilmiah yang ada di dalamnya. Janji kalau ada orang sesat ingin beli, dia terbitkan buku orang sesat. Kalau ada orang ahli sunnah dia nak beli kitab, dia terbitkan buku ahli sunnah. Kalau ada orang
ahli punah dan ranah yang mahu kitab dia terbitkan. Dia tak kisah, yang penting mendatangkan marketing bagi syarikat, mendatangkan keuntungan daripada syarikat. Sangat sedikit pencetak-pencetak buku yang mementingkan mutu ilmiahnya. Sebab itu sebahagian daripada buku yang pengalaman kita talaqi, kesalahannya dalam satu halaman sahaja, kadang 2, 3, 4 dalam satu halaman. Kerana buku agama, buku yang ia bukan Al-Quran, dia menghadapi terancam dengan pengubahan, terancam dengan dengan penyelewengan pada nas-nas kitab. Dan ini berlaku pada kitab Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, berlaku kepada kitab Al-Azkar bagi Imam An-Nawawi, berlaku kepada kitab tafsir, sebahagian daripada kitab tafsir yang dikarang oleh ulama-ulama. Dan banyak kitab-kitab sebenarnya, kitab-kitab ulama, berlaku penyelewengan pada kitab-kitab tersebut. Maka orang yang dia nak belajar ilmu hanya dengan membaca, maka dia terkena dengan kitab-kitab yang seumpama ini, maka bawa dia kepada kesesatan. Wal'iyyazubillah. Idza rumtal uluma bighairi syaikhin dalalta 'anis siratil mustaqim. Kalau sekiranya kamu berangan-angan untuk dapat ilmu dengan tanpa ada guru, kata Abu Hayyan Al-Andalusi, dalalta 'anis siratil mustaqim. Kamu akan jadi orang yang sesat dari jalan yang mustaqim, yakni dari jalan yang lurus. Wa taltabisul umuru 'alaika hatta takunu adalla min tumal hakimi. Maka kamu akan bercelaru, kamu akan tertipu dengan kepelbagaian perkara yang ada di dalam kitab tersebut. Kadang-kadang kitab itu ia dikarang untuk ulama-ulama. Maka apabila kamu baca, kamu tidak cukup alat-alat. Macam mana orang yang dia tidak ada kelengkapan yang baik untuk dia berenang. Maka kalau dia berenang, dia lemas di dalam lautan yang dalam. Sebahagian daripada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama memang seperti itu. Memang seperti itu. Maka kalau kamu menyangka dengan kamu ada kitab, dengan kamu ada buku, maka kamu membacanya, maka kamu akan bercelaru dan tertipu dengan semata-mata membaca tanpa guru, sehingga kamu jadi lebih sesat daripada Tuma Al-Hakim. Kita telah sebut tentang kisah dia, Tuma Al-Hakim. Ulama senantiasa memberi bidalan, memberi perumpamaan bagi orang yang mereka ini ambil ilmu dengan tanpa guru. Diumpamakan orang ini seperti Tuma Al-Hakim. Diumpamakan orang ini seperti Tuma Al-Hakim. Maka hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini adalah kita punya pertemuan yang pertama kita mukaddimahkan bahawa ilmu agama ini mesti diambil dengan cara bertalaqi. Dan insya-Allah kita akan mulakan pada pertemuan kita yang akan datang. Kita akan membahaskan sebuah kitab yang insya-Allah kitab yang sangat penting, iaitulah kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Kitab ini namanya Mukhtasar Syu'abil Iman, yang ia adalah karangan seorang alim yang besar. Seorang yang kitab Syu'abil Iman itu dia karangan ulama yang besar, karangan Al-Hafizul Kabir. Yang ini kitab ini dikarang oleh Al-Hafiz Al-Baihaqi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Dan kitab yang namanya Syu'abul Iman ini, itu kitab dia yang tebal, bukan yang ini mukhtasarnya. Kitab dia sangat tebal. Dan asal bagi kitab ini, asal bagi dia, ia adalah kitab yang sangat tebal, dan kitab itu sangat masyhur. Sangat masyhur di kalangan orang yang menuntut ilmu. Jadi memang sayugia setiap masjid patut mereka ini membacakan kitab ini, memberi manfaat yang besar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini kitab Syu'abil Iman, dia sebenarnya karangan Imam Al-Baihaqi.
Al-Hafidh Al-Baihaqi, atau nama dia Abu Bakar Al-Baihaqi radhiyallahu anhu wa rahmatullahi alaihi. Tetapi kitab ini sebenarnya sangat tebal. Kalau kita nak khatamkan kitab yang namanya Syu'abil Iman itu sangat tebal. Dan kitab itu memang Imam Al-Baihaqi dia telah menghimpunkan di dalamnya Khisalul Iman. Prinsip-prinsip iman, dia telah masukkan di dalamnya ciri-ciri iman. Dan dia senaraikan ciri pertama, ciri kedua, ciri ketiga, ciri keempat, ciri kelima. Dan dia di dalam setiap ciri dia maknanya dalam menerangkan tentang cabang-cabang iman. Maka kitab Syu'abil Iman, Syu'ab itu maknanya cabang-cabang al-iman, cabang-cabangan iman. Maka di dalam kitab itu dia telah datangkan dalil-dalil yang menunjukkan setiap daripada cabangan-cabangan iman daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Imam Al-Baihaqi dia datangkan kalam ulama di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendapat-pendapat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kalam ulama salafus salih dalam kitab Syu'abil Iman. Dan terkandung di dalam kitab Syu'abil Iman ini sirah-sirah tentang orang-orang yang saleh, kisah-kisah yang telah berlaku. Dan tambahan di dalam kitab itu ada di dalamnya targhib, menggalakkan seseorang itu dia melakukan kebaikan, dan adanya padanya tamfir, beberapa perkara yang didatangkan oleh Imam Al-Baihaqi supaya orang menjauhi daripada melakukan keburukan. Maka setelah karangan Syu'abil Iman, kitab Syu'abil Iman yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi tersebut, setelah berlalu tempoh yang sama daripada penulisan kitab Syu'abil Iman, maka datang seorang asy-syaikh, seorang alim, seorang syaikh yang namanya Al-Qazwini. Apa nama dia? Nama dia Al-Qazwini, dan nama penuh dia ialah Asy-Syaikh Abul Qasim Umar Abdul Rahman Al-Qazwini Asy-Syafi'i. Jadi inilah nama bagi pengarang kitab ini, namanya Al-Qazwini. Nama penuhnya ialah Asy-Syaikh Abul Qasim Umar ibn Abdul Rahman Al-Qazwini Asy-Syafi'i. Dan Al-Qazwini ini dia telah sampai kepadanya kitab Al-Baihaqi Syu'abil Iman, sampai kepadanya kitab itu, kitab Imam Baihaqi. Bila dia tengok kitab Imam Al-Baihaqi tersebut, apa dia telah buat? Maka dia telah ringkaskan kitab yang tebal karangan Imam Al-Baihaqi dengan makna ibarat-ibarat yang telah digunakan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman yang begitu panjang lebar. Maka dia telah ringkaskan dia telah ringkaskan berdasarkan syu'ab, berdasarkan cabang-cabang iman tersebut. Dan dari sudut dalil juga, kerana Imam Al-Baihaqi telah meletakkan kepelbagaian dalil di dalam kitab Syu'abil Iman, maka dia telah mengikhtisarkan, dia telah mensamarikan, dia telah meringkaskan dalil-dalil tersebut kepada satu atau dua atau tiga dalil. Dan seperti itu dia melakukan kepada kitab Mukhtasar Syu'abil Iman ini. Dan kenapa dia ringkaskan, kenapa Imam Al-Qazwini ini dia ringkaskan kitab ini? Kerana manusia hadirin ahibba, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana manusia hatta pada zaman Qazwini ini, orang sudah mula, atau kita kata sudah hampir lemah himmah mereka di dalam menuntut ilmu. Himmah yakni spiritual mereka, semangat mereka di dalam menuntut ilmu sudah semakin lemah ketika zaman Al-Qazwini tersebut.
Kalau ini kita cerita tentang orang di zaman dulu, orang orang di zaman Al-Qazwini, ini cerita lama punya, itu di zaman Al-Qazwini, maka kalau hari ini semangat di dalam menuntut ilmu adhaf, lebih rendah lagi berbanding dengan zaman Al-Qazwini. Maka sebab itulah kita pilih kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, bukan kitab yang tebal itu, tapi kitab ini yang kita pilih yang ia ringkasan daripada kitab yang Syu'abil Iman. Maka kerana hari ini mula ilmu agama itu dia semakin sedikit orang yang mempelajari tentangnya. Maka ilmu agama itu semakin sedikit orang yang mempelajarinya. Kerana ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Ma min yaumin ya'ti 'ala mu'minin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu hari yang datang kepada orang mukmin melainkan hari yang datang setelah itu lebih buruk daripada hari yang sebelumnya, sehingga nanti seseorang itu dia meninggal dunia, sehingga nanti berlakunya qiyamah, maknanya manusia makin hari semakin mereka menjauhi ilmu. Ini makna hadis Rasulullah. Maknanya hari-hari yang mendatang, cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh ulama, iaitulah semakin hari semakin manusia akan tinggalkan ilmu, dan juga mereka akan mengejar-ngejar keduniaan. Maka manusia mula meninggalkan majlis-majlis ilmu dan mereka memenuhi majlis-majlis maksiat. Wal'iyazu billahi ta'ala. Maka nasihat saya kepada hadirin, kepada penuntut ilmu, kepada warga masjid, maka hendaklah kita tanam dalam hati kita sikap suka menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala golongkan kita di dalam golongan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang menuntut ilmu, malaikat al-kiram senantiasa mendoakan baginya dengan kebaikan. Bagi malaikat al-kiram senantiasa buat istighfar baginya. Kerana apa? Kerana dia hadir majlis ilmu dan niat dia dalam majlis ilmu itu, niat dia kerana niat yang baik. Dan juga ini yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang menelusuri satu jalan, dengan jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah Ta'ala mempermudahkan dia jalan untuk menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita di dalam kalangan penuntut ilmu, sehinggalah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, kita mempelajari ilmu dan kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. InsyaAllah pada pertemuan kita yang akan datang, InsyaAllah pada minggu yang ketiga setiap hari Ahad, minggu yang ketiga pada setiap hari Ahad, di waktu 6.30 berdasarkan waktu subuh juga. Maknanya setelah solat subuh kita akan berkuliah, dan kita akan cuba insyaAllah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan khatamkan kitab Syu'abil Iman, yang ia karangan ulama, karangan Imam Al-Baihaqi, dan dia diikhtisarkan oleh Syekh Al-Qazwini, dan kita akan bacakan kitab mukhtasarnya ini. Sangat bermanfaat kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini di antara orang yang bertakwa. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.